dan juga sahabat-sahabat daripada PKPM dan juga ABIM dan mungkin ada sahabat-sahabat daripada universiti dan lain-lain lah. Jadi sebelum kita memulakan majlis kita pada hari ini, kita buka dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pada hari ini kita bersyukur kehadrat Ilahi kerana kita dapat bersama-sama menghadiri pada Usrah Ilmuwan pada siri kali ini. Jadi tanpa buang masa, sebelum saya memulakan perbincangan kita pada ini, saya serahkan kepada pembentangan kita. Lebih elok sekiranya saya memperkenalkan dahulu siapa pembentang kita pada hari ini. Nama beliau diberi Siti Norazira binti Razali. Beliau merupakan graduan sarjana fizik dalam bidang pengkhususan cahaya angkasa di Universiti Kebangsaan Malaysia, dan tajuk tesis yang beliau berhasilkan adalah tentang pengaruh ribut geomagnet terhadap gelembung plasma khatulistiwa, dan beliau baru sahaja berumur 24 tahun dan seorang yang muda. Jadi sama-sama kita dengarkan apa perkongsian dia. Tapi sebelum saya menyerahkan kepada beliau, saya bermolek jikanya saya memberitahu dahulu sedikit pengenalan berkaitan dengan tajuk yang kita ingin bawakan pada hari ini. Yang pertamanya, apakah itu atmosfera? Secara langsung sebenarnya atmosfera itu adalah lapisan udara yang menyelubungi bumi, dan dia juga terdiri daripada pelbagai gas. Ada nitrogen, ada oksigen, ada argon dan lain-lain. Dan juga dia terdiri daripada beberapa lapisan lah. Yang pertama, yang paling bawah sekali adalah troposfera, yang kedua adalah stratosfera, yang ketiga adalah mesosfera, yang keempat adalah termosfera, yang paling atas sekali adalah exosfera. Jadi dengan tajuk yang dibawakan pada hari ini adalah tentang pengenalan kepada ionosfera. Di manakah terletaknya ionosfera ini? Kalau anda nak tahukan lebih mendalam dan perinciannya, tanpa buang masa, saya mempersilakan Siti Norazira binti Razali untuk meneruskan pembentangan. Tafadhal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudara Zulaiman selaku moderator kita pada hari ini. Okay, terlebih dahulu saya akan share dululah skrin. Okay. Okay, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okay, alhamdulillah dapat lagi kita sama-sama berkongsi di medan ilmu ini. Dan pada hari ini insya-Allah saya akan berkongsi tentang pengenalan kepada ionosfera bumi. Okey. Jadi pertama sekali apabila kita mendengarlah bumi. Jadi banyak perkara yang kita kena ambil faktor lah bumi. Mungkin bumi kita ni macam mana bumi kita ni terbentuk semua kan. So di bumi ni adanya oksigen, adanya hidrogen dan seumpamanya lah, banyak ion-ion yang terhasil. Okey, terlebih dahulu sepanjang pembentangan ataupun perkongsian saya pada kali ini, saya akan terangkanlah serba sedikit, iaitu mengenai yang pertama sekali adalah pengenalan, iaitu insya-Allah saya akan terangkan pengenalan dari segi apakah perbezaan antara astronomi, astrofizik dan fizik angkasa. Dan seterusnya saya akan masuk pula kepada lapisan atmosfera bumi. Okey. Dan kemudian di lapisan atmosfera bumi inilah kita dapat tahu di manakah kedudukan ionosfera bumi, dan daripada situlah kita akan dapat tahu apakah fenomena yang berlaku di lapisan ionosfera bumi. Okey, baiklah. Pertama sekali dari segi pengenalan, iaitu yang pertama adalah astronomi, dan yang kedua adalah astrofizik, dan yang ketiga adalah fizik angkasa. Okey, untuk makluman semua, astronomi ni adalah satu kajian mengenai bintang ataupun planet dan ruang. Dengan kata lain, astronomi ni bermaksud mempelajari apa sahaja di luar bumi. Okey, sebagai contohnya adalah macam kita nak belajar astrologi, ni adalah skop-skop yang ada dalam bidang astronomi lah ya. So yang pertama adalah astrologi, astrometrik, statistik bintang, astrogeologi, astrokimia, kosmologi dan angkasawan. Dan bidang-bidang ini kita akan belajar dalam astronomi. Okey.
Dan ini adalah contoh ya yang saya bawa adalah alat ataupun instrumentasi yang digunakan untuk stargazing lah ya. Dan ini adalah teleskop MEADE LX200 EMC8 lah. Dan teleskop yang saya ambil ni adalah yang diperoleh yang berada di planetarium negara. Ini adalah contoh teleskop untuk stargazing. Dan seterusnya adalah astrofizik. Apa pula yang dikaitkan dengan astrofizik ini? Jadi astrofizik ini sebenarnya dia adalah satu cabang sains angkasa yang mana dia menerapkan undang-undang fizik dan kimia untuk menjelaskan tentang kelahiran, ya, kehidupan dan kematian bintang maupun planet dan galaksi lah, ataupun kita kata objek-objek lain yang berada di alam semesta. Okay, jadi astrofizik ni dia akan menerangkan dengan lebih terperinci tentang bagaimanakah kelahiran sesuatu planet ataupun kematian planet-planet tersebut kan. Macam tu. Yang itu kita akan terang dalam bidang astrofizik. Dan skop yang berada dalam astrofizik adalah seperti yang berikutlah ya. Yang mana dalam astrofizik inilah kita dapat belajar apa itu exoplanet, ya, kita dapat belajar apa itu lohong hitam ataupun kita lebih dikenali sebagai black holes, ya, dan Big Bang, galaksi dan bintang lah, ya. Dan di UKM, astrofizik, bidang astrofizik ini adalah pensyarah yang mahir dalam bidang astrofizik ni adalah Dr. Adlita Anwar, dan dia amat mahir dalam bidang ni terutamanya dari segi lohong hitam. So beliau mengkaji lah bagaimana lohong hitam itu terbentuk ataupun terjadi macam tu. Manakala bidang astronomi pula di UKM, di Fakulti Fizik di Fakulti Fizik di UKM, antara pensyarah yang mahir dalam bidang astronomi adalah Encik Wan Ain Rai, okay, di Fakulti Fizik Gunaan UKM. Dan akhir sekali adalah fizik angkasa. Okay, fizik angkasa ini adalah satu kajian mengenai plasma kerana ia berlaku secara semula jadi di atmosfera bumi dan di dalam sistem suria. Okay. Jadi fizik angkasa ini dia akan olah, ya, skop yang diolah adalah dari segi matahari kan, dari segi angin suria, atmosfera, ionosfera dan magnetosfera lah. Jadi bidang fizik angkasa ni di UKM, pensyarah yang mahir lah dalam bidang fizik angkasa di UKM adalah Dr. Nurul Syazana. So jadi beliau amat mahir lah dalam bidang fizik angkasa. Jadi pada hari ini saya hanya akan insya-Allah lah saya akan memfokuskan hanya dalam bidang fizik angkasa, iaitu dari segi atmosfera, ionosfera macam itulah tajuk saya pada kali ini, dan saya tak masuklah dari segi astronomi dan astrofizik. Dan itu adalah sebab ruang angkasa ni maksudnya dia luas. Jadi saya fokuskan kepada yang ionosfera lah terutamanya dan atmosfera. Okay. Ini adalah contoh ya yang mana fenomena yang berlaku lah macam ni berlakunya magnetosfera. Ini adalah contoh-contoh gambar, dan antara teleskop yang digunakan dalam bidang fizik angkasa adalah Hubble Space Telescope lah di ruang angkasa. Ini adalah antara instrumen yang digunakan. Okey, baiklah. Setelah saya terangkan antara ketiga-tiga perbezaan, iaitu dari segi astronomi, astrofizik dan fizik angkasa, maka saya akan pergi dengan lebih mendalam sedikit iaitu tentang fizik angkasa, iaitu kita pergi dahulu kepada atmosfera bumi. Jadi ini adalah bagaimana ruang angkasa kita, ini adalah bagaimana struktur angin suria merentasi ruang angkasa, dan inilah yang akan saya bincangkan pada hari ini insya-Allah ya. Dan ni adalah kita nampaklah dari matahari kat sini. Ini adalah angin suria yang merentasi ruang angkasa. Ini adalah bumi kita, yang mana bumi kita ni adanya magnetosfera ya. Iaitu magnetosfera bumi, yang mana inilah yang jaga bumi kita, yang kawal, yang shielding kita punya bumi lah.
Okey. Pertama sekali adalah kita kena tahu apa itu atmosfera bumi. Okey, bumi kita ni sebenarnya kena ada atmosfera bumi lah. Kalau tak ada atmosfera bumi, mungkin bumi kita ni dah tak ada lah, mungkin lah kan, mungkin dah tak ada dah sebabnya kita dah tak ada protection. Jadi dengan adanya atmosfera bumi ni kita ada protection. Okay. Jadi apa itu atmosfera bumi? Atmosfera bumi ni adalah satu lapisan gas yang meliputi bumi. Okay. Jadi atmosfera ni dia melindungi lah hidupan di bumi dengan menyerap pancaran sinar ultra lembayung atau kita panggil dia sebagai sinar UV yang memanaskan permukaan menerusi penahanan haba iaitu kesan rumah hijau. Jadi atmosfera bumi ni dia terdiri daripada beberapa gas lah. Antaranya adalah yang pertama sekali adalah sebanyak 78% nitrogen, 21% oksigen dan sedikit argon iaitu dengan kandungannya adalah 1%. Okey. Jadi atmosfera bumi ni dia ada beberapa lapisan, okey. Yang mana lapisan atmosfera bumi ni dia ada beberapa lapisan lah, iaitu sebanyak 5 lapisan, yang mana lapisan yang paling dekat lah ya, yang paling dekat adalah troposfera, kemudian diikuti dengan stratosfera, mesosfera, termosfera dan exosfera. Exosfera ni adalah lapisan yang paling jauh lah, yang paling limit, maksudnya limit kepada lapisan atmosfera bumi. Okay, jadi kalau kita tengok daripada gambar ni, di lapisan troposfera ni kita boleh nampak lah hot air balloon, maksudnya kalau kita berjalan ke apa kan, kita naik hot air balloon, mungkin kita dah sampai pada lapisan troposfera bumi lah, di lapisan troposfera. Manakala di lapisan mesosfera pula adanya komet lah, macam tu, maksudnya komet, meteor, meteor yang boleh lalu, maksudnya meteor ni dah sampai pada lapisan mesosfera. Dan begitulah seterusnya, dan akan saya terangkan dengan lebih terperinci di seterusnya lah kan. Okey, macam ni. So yang pertama sekali yang tadi saya kata, lapisan yang pertama yang paling dekat lah dengan permukaan bumi, dari bumi adalah lapisan troposfera, yang mana lapisan troposfera ni dia adalah lapisan dengan ketinggiannya adalah lingkungan 6 hingga 20 km. Maksudnya dia adalah 6 hingga 20 km sahaja. Jadi pada lapisan ni berlakunya penurunan suhu di setiap 100 meter, iaitu lebih kurang dalam 6 darjah Celsius pada setiap 100 meter lah. Jadi di lapisan troposfera ni juga hampir semua fenomena cuaca angkasa ataupun hampir semua fenomena cuaca lah ya, dan iklim terjadi pada lapisan troposfera ini. Seterusnya, so kalau kita nampak dekat sini, ni apa, commercial plane pun biasanya lah dekat lapisan troposfera lah, kat tinggi kan. So dekat sini kalau kita naik flight pun biasanya hanya lapisan troposfera lah. Kalau yang international mungkin dia lagi tinggi lah sikit. So ni adalah lapisan troposfera, dan seterusnya adalah lapisan stratosfera. Lapisan stratosfera ni hot air balloon ataupun weather balloon boleh sampai pada lapisan stratosfera, iaitu dengan ketinggiannya adalah pada 20 sehingga 50 km. Di lapisan stratosfera ketinggiannya adalah di antara 20 sehingga 50 km. Jadi pada lapisan stratosfera ni dia adalah lapisan yang mana suhu udaranya tinggi, iaitu dia seiringlah dengan kenaikan ketinggiannya. Jadi pada lapisan ini dia berfungsi untuk melindungi bumi daripada sinar ultra lembayung lah, iaitu sinar UV. So yang ketiga adalah lapisan yang dikenali dengan lapisan mesosfera.
lapisan mesosfera ni, dia ketinggian dia adalah di sekitar ataupun altitude dia adalah di sekitar 50 sehingga 80 kilometer lah ya. 50 sehingga 80 kilometer. Jadi di lapisan mesosfera ni dia terjadinya satu penurunan suhu iaitu sebanyak 4 darjah Celsius setiap 100 meter. Okey. Jadi suhu yang biasanya di lapisan mesosfera ni, suhu yang dia boleh capai lah ya, yang dia boleh capai adalah sehingga negatif 100 degree Celsius. Maksudnya dekat sini, lapisan ni dia berfungsi sebagai perisai hujan meteor yang menuju permukaan bumi. Ni so kita nampak dekat sini ni adalah meteor. So di lapisan inilah dia berfungsi sebagai perisai hujan meteor yang menuju permukaan bumi. Seterusnya adalah lapisan termosfera, yang mana lapisan termosfera ni adalah lapisan yang keempat atmosfera bumi lah. Okay? Jadi lapisan termosfera ni dia punya ketinggian dia adalah di sekitar 85 km sehingga 690 km. Macam tu. Jadi di lapisan ni suhu dia dapat mencapai sekitar 1100 darjah Celsius sehingga 1650 darjah Celsius lah. Dan pada lapisan ini mungkin terdapat aurora yang muncul di kala fajar ataupun pada waktu petang lah di lapisan termosfera. Dan lapisan termosfera ini juga dia berfungsi sebagai pemantul gelombang radio. Macam tu. So dan akhir sekali iaitu lapisan yang akhir sekali adalah exosfera. Ni yang tadi tu dia tak ada kan. So ini adalah yang tadi kita dah bincangkan iaitu troposfera, stratosfera, mesosfera, termosfera dan akhir sekali adalah lapisan exosfera. Jadi lapisan exosfera ni adalah lapisan yang paling tinggi. Okay? Lapisan yang paling tinggi di mana suhu udara di sini adalah sangat dingin. Yang mana dia boleh cecah sampai negatif 57 darjah Celsius. So kalau kita dapat lihat di sini, lapisan ni dia adalah macam berfungsi lah untuk sebagai tempat untuk orbit satelit buatan duduk dekat situ. Okay? So ini adalah contoh-contoh tadilah yang kita dapat lihat, yang mana saya ulang balik lah ya. Stratosfera mungkin commercial airplane boleh sampailah stratosfera kan. Ada setengah tu ada juga airplane yang sampai troposfera sahaja pun ada, yang tu yang domestik mungkin. So mesosfera kita dah meteor, yang mana meteor ni dekat lapisan mesosfera ni kita boleh dia adalah kawasan ataupun lapisan yang boleh berfungsi sebagai perisai kepada hujan meteor. So dia boleh melindungilah permukaan bumi. Dan di lapisan termosfera ini pula mungkin boleh berlakunya aurora. Okay. Space shuttle pun mungkin sampai di termosfera juga. Dan akhir sekali ada exosfera, yang mana ini adalah buatan manusia lah ya. Iaitu contohnya adalah seperti satelit itulah, iaitu berfungsi sebagai tempat orbit satelit buatan manusia. Okay, seterusnya, selepas kita habis mengenali atmosfera bumi, kita bertanya-tanya lah, okay, sebenarnya lapisan ionosfera bumi ni terletak di mana? Kan? Dan apakah itu lapisan ionosfera bumi? Okay, jadi lapisan ionosfera bumi ni dia terletak di antara lapisan mesosfera dan termosfera. Okey. Jadi lapisan ionosfera bumi ni dia punya ketinggian dia adalah di sekitar 80 sehingga 400 km lah. So dia terletak di sinilah di antara mesosfera dan termosfera. Okey. So kalau kita tengok dekat sini, ionosfera ni dia memanjang dari puncak mesosfera sehinggalah kepada termosfera. Dan ionosfera ni kenapa dia sangat penting? Kerana dia adalah merupakan yang mana boleh memudahkan ataupun melancarkan komunikasi jarak jauh bumi. Ya.
dan dia punya suhu di lapisan ionosfera ni adalah di sekitar 200 sehingga 1200 darjah Celsius lah. Dan di lapisan ionosfera ni juga dia mempunyai ketumpatan plasma di sekitar 104 sehingga 106 sentimeter kubik. So dekat sini kita dapat tahulah maksudnya lapisan ionosfera tu berada di antara mesosfera dan termosfera. Okey, di lapisan ionosfera tu pula kita pergi dalam lagi, lapisan ionosfera itu sendiri dia ada region dia yang tertentu. Okey. Region dia yang tertentu iaitu dia ada sebanyak 4 region lah, iaitu yang pertama ada D region, E region, F region. F ni dia bahagikan kepada dua iaitu F1 dan F2. Okey, jika kita lihat kepada gambar rajah ini, dia bahagikan kepada dua bahagian, iaitu pada sebelah petang ataupun tengah hari dan juga pada sebelah malam. Okey, kalau kita lihat pada sebelah petang ataupun tengah hari kita ada sun lah ya. Dan sun ni dia berlakunya ionization, berlakunya berlakunya banyak ion lah disebabkan adanya cahaya matahari tu kan. So dekat sini berlakunya banyak ionization lah pada waktu petang, sebab itulah adanya 4 region yang terhasil. Okey, apabila itu lapisan ni lah D, E dan F. Okey, kalau lapisan D, dia punya jarak dia adalah di sekitar 70 sehingga 90 km. Iaitu dia punya ketinggian dia. Iaitu di sekitar 70 hingga 90 km. Dia punya altitude lah kan. Dan di E region pula di sekitar 90 sehingga 160 km. Manakala F region untuk F1 adalah di sekitar 180 hingga 230 km dan F2 adalah di sekitar 300 sehingga 380 km. Okey, ini adalah pada sebelah petang ataupun pada sebelah siang. Manakala di sebelah malam, ionization ni akan berkurang. Jadi apabila berkurang, D region akan menghilang. Sebabnya ion tu dah berkurang. Ionization dah berkurang. Manakala di kawasan E region pula dia akan semakin pudar lah, iaitu samar ataupun samar lah kan, macam ni, samar macam tu. Dan pada F region, yang mana tadi F region ni kita ada F1 dan F2, dia akan bergabung menjadi satu region iaitu F region sahaja di sebelah malam. Jadi kalau biasanya kita nampak sebelah malam ni yang terangnya F region lah, macam tu. E region masih ada tapi dia kurang, dia semakin pudar. Okey, itu adalah lapisan-lapisan ionosfera. Okey. Okey, seterusnya di ionosfera ni, lapisan ionosfera ni berlakunya aurora. Macam tadi kita dah tahulah kan, ada dekat lapisan mesosfera ya, ada berlakunya aurora kan. So sebenarnya macam mana aurora ni terhasil? Okey. Jadi sebenarnya aurora ni dia terhasil apabila zarah bercas ataupun ion berlanggar dengan lapisan ionosfera bumi pada kutub utara dan kutub selatan. Okey, sebab apa? Disebabkan oleh kurangnya lapisan magnetosfera. Okey, kalau kita tengok dekat sini, kalau ada laser. Okey, kalau ni, okey, so kalau kita tengok dekat sini, ini adalah lapisan ini adalah magnetosfera lah, lapisan magnetosfera. Yang mana kalau dekat sini untuk kutub utara dan kutub selatan ni dia berkurang. Sebab itulah zarah-zarah bercas ataupun ion ni dia boleh berlanggar dengan lapisan ionosfera bumi. Kan lapisan ionosfera bumi ni kan dia di antara lapisan atmosfera kan. Macam tu. So ion ni dia akan kemudiannya melanggar atom-atom pada lapisan ionosfera bumi dan menyebabkan elektron di dalam atom tu teruja kepada orbit yang lebih tinggi, iaitu pada jalur koneksi yang lebih tinggi lah. Dan apabila dia berada di tempat yang lebih tinggi, dia menyebabkan elektron tersebut tu tidak stabil. Maksudnya dia tak stabil. Jadi apabila elektron ni pada
yang tak stabil, dia mesti nak stabil balik kan. So apabila dia dah sampai tinggi, dia dah tak stabil sebab dia banyak energi ni, ion ni banyak. So dia akan elektron ni dia akan cenderung untuk kembali kepada orbitnya yang asal. So macam mana dia nak kembali kepada orbitnya yang asal? Dia kembali dengan membebaskan tenaga yang diserap tadi itu dalam bentuk foton. Itu dikenali sebagai zarah cahaya. Dan inilah zarah cahaya ni yang menyebabkan membentuk aurora. Okey. Jadi yang membentuk aurora. Jadi ion-ion ni apabila dia berlanggar dengan ion-ion yang berada pada lapisan ionosfera tadi tu, dia akan membentukkan cahaya. Jadi cahaya ni dia ada banyak color. Okay. So contohnya macam ion daripada angin suria tu, dia berlanggar dengan ion oksigen, dia akan menghasilkan color warna merah. Kalau ion dia berlanggar dengan ion nitrogen, dia akan menghasilkan warna bluish ataupun reddish lah. So dan yang seterusnya, kalau ion-ion yang tadi ni yang nak masuk dalam lapisan ionosfera bumi ni, dia berlanggar dengan ion hidrogen dengan helium, dia akan membentuk warna biru ataupun purple. Jadi terhasillah aurora yang mempunyai pelbagai warna. Kan? So ini adalah contoh aurora yang terhasil lah, yang tadi kita bincang tadi dengan pelbagai color yang dia boleh terhasil. Okay, so ini adalah fenomena di mana aurora itu berlaku di lapisan ionosfera bumi. Okay, ini adalah video yang mana kalau kita boleh mainkan. US NASA's Voyager 2 reached the edge of the solar system in early November. Ini adalah The two Voyagers were launched 42 years ago, but Voyager 2 took the longer route to interstellar space. Live Science reports that Voyager 2 detected a fiery plasma wall in the heliopause, where the sun's outward-blowing solar winds clashed with cosmic rays. This barrier protects the solar system by repulsing and weakening cosmic rays. Citing NASA, Live Science reports that Voyager 1 could not detect the wall because its sensors malfunctioned. However, as Voyager 2 crosses the heliopause, it found holes in the protective shell and temperatures twice as high as past models predicted. And shoot them out to form solar winds and the heliopause. Live Science reports that the solar winds play an important role in making the Earth habitable to life, despite the gaps Voyager 2 discovered. For more news animations and explainers, hit the subscribe and bell button to join the Tomo News. Okay. Jadi tadi itu adalah salah video lah yang menceritakan bagaimana aurora itu terhasil. Okay. Itu adalah salah satu lapisan ionosfera bumi. Okay. Dan seterusnya adalah satu lagi fenomena yang mana saya akan bincangkan, iaitu dikenali sebagai gelembung plasma khatulistiwa, atau dalam bahasa Inggerisnya dia panggil equatorial plasma bubble, dan singkatnya adalah EPB lah. Okay. Dan EPB ni dia terhasil, kalau kita ingat tadi lapisan ionosfera kan ada empat region, ada D, E dan F. F1 EPB ni dia hanya berlaku pada lapisan F ionosfera. Dia berlaku pada lapisan F ionosfera, dan ia juga berlaku disebabkan oleh pengurangan kandungan elektron. Jadi apabila berlakunya pengurangan kandungan elektron, kita dah fikir dah, kita ada dua tadi, yang mana ada siang dan ada malam. Yang siang ni dia banyak elektron lah, banyak ionization kan. So yang malam ni dia kurang. Jadi mungkin maksudnya EPB ni dia berlaku pada waktu senja ataupun pada waktu yang hampir malam lah, ya. Dan ianya mula terbentuk pada waktu senja kerana sinaran ultraviolet UV yang berkurangan. Dan kenapa EPB ni terhasil? Maksudnya pembentukan EPB ni dia boleh menyebabkan gangguan dari segi navigasi, komunikasi dan antara dasar dan satelit.
Kan, maksudnya dengan kehadiran, dengan pembentukan EPB ni dia boleh menyebabkan gangguan lah, seperti telekomunikasi, ya, navigasi dan seumpamanya. Jadi ini adalah contoh, ya, contoh struktur EPB yang dicerap menggunakan All-Sky Imagery di Darwin, Australia. Dan garisan hitam ni adalah struktur EPB yang terbentuk. Ini adalah EPB. Okey. So ini adalah contoh lah, ya, keratan rentas Timur Barat pada 26/9/2011, yang mana kita boleh dapat lihat di sini adalah bilangan EPB yang terhasil. Maksudnya pada tahun bulan 9 2011, bilangan EPB yang terhasil adalah sebanyak 6 EPB. EPB ni dia adalah salah satu plasma lah, sebab itulah nama dia gelembung plasma. Okey. So benda inilah yang mungkin menyebabkan kita punya sistem telekomunikasi, navigasi tu terganggu. Okey. So sinilah dan kajian saya juga, saya buat master dan mengkajilah kesan EPB ni dan relatekan dia dengan kehadiran ribut zon magnet. Jadi tapi saya tak untuk kali ini saya tak buat perbandingan lah, cuma saya bagi secara umumnya kenapa EPB ni, untuk apa sebenarnya, kan. Okey. Jadi kalau kita tengok dekat sini, ini adalah jet lah, ya. Jet ni kalau kita tiadanya kehadiran ataupun kewujudan EPB, signal yang sampai daripada satelit ke dasar adalah insya-Allah dia akan cantik lah. Kita punya signal tu sampai je, kan, dengan baik. Manakala jika adanya kehadiran EPB, iaitu gelembung plasma khatulistiwa ni, berlakunya gangguan dari segi komunikasi. So kalau berlakunya adanya plasma, macam inilah bentuknya, dia berlakunya gangguan komunikasi. Mungkin signal yang kita nak sampaikan tu tak setepat yang ni, berlakunya gangguan di situlah. So ini adalah contoh plasma, ya, yang berlaku, yang terhasil. Maksudnya dia lalu sini, maksudnya kawasan ni terganggu dia punya sistem telekomunikasi dan navigasi. Dekat sini tak ada, so okeylah dia punya sistem komunikasi dan telekomunikasi. Okey, jadi antara, ya, instrumen yang digunakan di ruang angkasa adalah seperti yang saya sedia maklum tadi, adalah salah satunya adalah space. Line. Minta maaf semua. Masalah line. Mungkin ini salah satu gangguan daripada EPB. Mungkin inilah satu-satunya gangguan EPB yang berlaku dekat tempat Razira mungkin. Sebentar. Gangguan di ionosfera. Ya, gangguan EPB, Prof. Ada gelembung. Ionosfera. Ada ketupan ke apa? Ini Tuan Haji, apa gelombang ni masuk ke ionosfera tak? Gelombang yang kita guna. Tak. Tak. Gelombang ni level mana? Kita punya very low sampai dekat awan saja. Awan saja. Tapi dalam 5G dia akan mencapai situ. Okey. Untuk 5G dia akan sampai ke situ. Tapi gelombang ni bukan guna satelit. Ya. Satelit tak peringkat tadi, kan, peringkat bawah. Yang kedua. Yang kedua saja. Okey, faham. Baru tahu dia punya. Nak tanya sikit boleh ke? Boleh tak, Prof? Assalamualaikum. Ya, good. Dan 2-3 minggu lepas rasanya, kan,
kita ada dengar satu letupan yang berlaku di Sabah yang dikesan dan dikenali letupan itu berlaku kerana kehadiran meteor. Dalam pengisian tadi disebut bahawa ada lapisan di atas langit itu yang menghalang daripada meteor itu sampai ke bumi. Jadi kejadian letupan itu yang dikatakan disebabkan oleh meteor itu apa dia punya cerita macam mana gitu. Ya, yang ini elok pembentang yang menjawab ni. Tapi yang sebenarnya memang kita ada satu lapisan. Yang lapisan itu very dense. Ya. Maknanya lebih dia punya amount of bahan dia lebih tinggi. Dia dah masuk lah. Kembali, Saudari Razira. Sorry ya Prof. Ada terleft ke ada error. Ada gangguan EPB tadi, tak apa. Salah faham. Razira boleh share screen boleh? Sampai mana tadi? Gangguan EPB tadi. Oh, gangguan EPB. Kat sini ke sini? Dekat bahagian Hubble teleskop tu. Oh, ni lah. Ya. Okay, maaf ya. Okay, ni adalah contoh ya instrumentasi yang digunakan di ruang angkasa. Iaitu contohnya adalah Hubble Space Telescope lah. Yang mana ini adalah untuk menghubungkan antara dasar dan ruang angkasa untuk capaian dari segi signal. Okay. Dan seterusnya adalah instrumentasi yang digunakan di dasar yang mana adanya barometer, yang mana barometer ni digunakan untuk menentukan tekanan relatif dan ketinggian. Dan seterusnya adalah Fabry-Pérot rod yang mana digunakan dalam penentuan garis hijau mesosfera iaitu sekitar 557 nanometer. Okay. So, itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Okay, jadi apa yang saya dapat simpulkan adalah berkenaan dengan tajuk yang saya bincangkan iaitu pengenalan kepada ionosfera bumi. So daripada ionosfera bumi inilah kita dapat tahu lapisan-lapisan, maksudnya region-region yang mana kita ada D, E dan F region. So kita ada F1 dan F2 lah. So berdasarkan region ni kita dapat tahu berlakunya fenomena. Yang mana fenomena yang mungkin wujud adalah fenomena aurora dan fenomena gelembung plasma khatulistiwa yang mana ianya berlaku di lapisan F ionosfera. So disebabkan berlakunya gelembung plasma khatulistiwa ini, dia akan menyebabkan gangguan dari segi sistem telekomunikasi dan navigasi. Okey. Jadi macam mana dan kajian yang dibuat sekarang adalah mengenai EPB. Ada di UKM ada PhD student ni sedang buatlah kajian mengenai EPB dan saya juga di peringkat pengajian sarjana saya juga buat mengenai EPB dan saya relatekan ia dengan kehadiran ribut geomagnet. Jadi dekat situlah kita boleh tahu apakah faktor-faktor yang menyebabkan gangguan telekomunikasi dan komunikasi kita terganggu. Okay, jadi itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih dan saya serah kembali kepada moderator kita pada hari ini. Terima kasih Saudari Razira. Alhamdulillah. Tadi katanya EPB tu boleh mengganggu telekomunikasi. Mungkin saya rasa dekat kawasan Razira mungkin region tersebut lah kot sebab tadi ada terputus talian komunikasi tersebut. Tapi tidak mengapa. Masalah kecil saja. Terima kasih Razira atas perkongsian. Saya rasa ini perkongsian yang sangat menarik sebab saya rasa ramai-ramai lagi sahabat-sahabat mungkin prof-prof yang mungkin tidak mengetahui lagi tentang ionosfera ni dan tentang EPB dan sebagainya. Mungkin sesiapa ada persoalan yang ingin diutarakan kepada Saudari Razira, boleh utarakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Prof. Bukan Prof. Soalannya ialah saya nak ulang yang tadi lah. 2-3 minggu yang lepas berlaku letupan di Sabah.
yang dikatakan oleh Jabatan Meteorologi di Brunei ianya adalah hasil daripada letupan yang disebabkan oleh kehadiran meteor. Jadi apakah ini meteor-meteor terlepas daripada lapisan yang di atas tadi, troposfera sebenarnya. Yang kedua, soalannya gangguan dari segi komunikasi. Apa yang berlaku yang kita kenal sebagai segitiga Bermuda Triangle. Apakah ini juga hasil daripada kesan lencongan komunikasi yang disebabkan oleh tindakan atmosfera itu tadi? InsyaAllah itu saja soalan, insyaAllah. Terima kasih Prof atas soalan yang diajukan. Okay, pertama sekali yang menyebabkan di meteor. Okay, jadi di meteor tu berlaku pada lapisan mesosfera. Yang mana mesosfera ni dia adalah atmosfera bumi, dia adanya lapisan yang dikenali sebagai mesosfera. Jadi apabila adanya meteor yang nak menghentam bumi, lapisan mesosfera ni lah dia buat kerja dia yang mana dia akan dia sebagai shielding lah ya, yang mana dia akan kalau tak silap saya dia di lapisan mesosfera ni dia berfungsi sebagai perisai kepada hujan meteor, dan insya-Allah lah kita yang berada di bumi ni tak kena lagi lah meteor tu. Mungkin macam tu lah. Saya pun tak kaji detail sangat benda ni sebab sebab saya lebih kepada EPB tadi, dan ni adalah saya rasa macam itulah secara umumnya. Okay, dan soalan yang kedua adalah segitiga Bermuda. Saya pun ada baca-baca juga segitiga Bermuda ni apabila kita dah sampai satu kawasan tersebut, segala alat komunikasi kita akan terputus, kan? Jadi saya pun tak pasti, saya rasa mungkin ada faktor EPB yang mana mengganggu sistem navigasi dan komunikasi di kawasan segitiga Bermuda tersebut. Itulah. Terima kasih. Terima kasih, Zira. Jadi ada soalan-soalan lain daripada adik-adik PKPIM? Mungkin? Daripada Prof Kamarul sendiri ke, ada nak tambah ke? Ada soalan? Saya ada soalan. Apa puncanya kita ada atmosfera? Mengapa kita ada atmosfera dan dari mana datangnya atmosfera tersebut? Pada pendapat saya, kenapa kita perlu adanya atmosfera bumi? Sebab kalau adanya atmosfera bumi ni, kita adanya satu orang kata shielding. Kalau anda kata kita tak ada atmosfera bumi kita mungkin tak ada shielding lah. Okay? Jadi contoh saya ambil faktor meteor kan. Kalau meteor tu, dia boleh daripada ruang angkasa ni boleh hentam terus kepada kita yang berada di bumi. So itu adalah satu perkara yang sangat bahaya. Sebab itulah adanya atmosfera bumi dan macam itulah lebih kurangnya Prof. Tak habis lagi. Ada soalan yang ketiga. Macam mana boleh adanya atmosfera tersebut? Okey, macam mana boleh adanya atmosfera tersebut? Atmosfera tersebut tu sebenarnya dia adalah satu lapisan gas, ya, satu lapisan gas yang melitupi bumi. Jadi pada pendapat saya pun tak go detail ya. Saya tak terfikir pun macam mana bumi ni macam tu lah. Saya tahu bumi ada atmosfera bumi kan. So saya rasa dia adalah disebabkan oleh cahaya matahari ni dia akan ionization. So adanya charge partikel dekat situ lah kot. So mungkin itulah yang boleh membentuk atmosfera bumi. Macam tu. Jawapan yang paling mudah yang sebenarnya dicipta oleh Allah
Dan ada disebut dalam Al-Quran, ya, cuma surah dia lupa saya nak sebut, bahawa Allah menyediakan satu perisai, ya, di langit untuk kita protect kita manusia yang hidup di bumi ini. Cuma soalan saya yang berikutnya, ada lagi satu soalan. Minta maaf kalau tak ada siapa soalan, saya nak tanya lagi satu soalan. Bagaimana... Tak ada soalan, Prof. Ada adik-adik. Boleh. Prof, Okay. dah boleh ke Prof dulu? Okey. Bagaimana ionosfera boleh ada? Bagaimana ionosfera boleh ada? Itu adalah ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi fizik dia. Dari segi fiziknya, Doktor. Ionosfera dari segi fiziknya dia disebabkan oleh lapisan plasma yang dibentuk oleh pengionan oksigen, atom dan nitrogen oleh sinaran UV dan X-ray yang sangat bertenaga. Jadi macam itulah kan, Prof? Yang itu adalah atmosfera. Apa yang you terangkan tadi adalah atmosfera. Actually ionosfera ni dia ada dua beza sikit. Ionosfera berpunca daripada medan magnet yang dicipta oleh core bumi kita ni. Core bumi kita ini, iaitu isi dalam bumi kita ini adalah terdiri daripada besi. Ya, besi yang cair. Dan ianya sentiasa berputar. Dan apabila dia berputar, dia akan menyebabkan kita dapat apa yang kita panggil sebagai medan magnet utara dan selatan. Dan dalam ayat Quran dia kata, kiamat nak datang nanti, matahari akan naik sebelah barat, ya, bukan sebelah, akan naik sebelah timur, ya, kembali, ya. Jadi kebanyakan ahli sains, ya, macam kita lah, ahli fizik mengatakan salah satu puncanya ialah kitaran besi yang cair di dalam bumi itu akan bertukar arah. Dan memang kita akan sekarang ni dapati pertukaran itu akan berlaku tak lama lagi. Dalam beberapa tahun lagi dia akan bertukar mengikut kajian beberapa orang pengkaji lah. So ini dia akan membentuk lapisan ionosfera yang protect bumi daripada tadi tunjuk gambar tadi kan ke? Gambar matahari, ya, yang mengeluarkan foton dan juga gelombang-gelombang dia. You ada rajah tadi, boleh share balik, tunjuk rajah mula-mula tadi. Sekejap ya, Bro. Ya. Ni dia. So angin suria itu dia akan masuk. Kalau tengok bentuk yang dekat bumi itu, dia itu adalah bentuk medan magnet yang disebabkan oleh putaran besi yang cair, ya, di dalam core kita punya bumi ni. So ramai tak tahu bahawa bila Allah kata dalam Al-Quran bahawa besi ni special, yang sebenarnya besi adalah special. Jadi ramai orang tak tahu, tapi kita sebagai ahli fizik faham, ya, bahawa putaran besi, ya, di dalam bumi itu yang menyebabkan angin suria itu semua tak masuk ataupun tak terkena kepada bumi. Tak apalah, ini mungkin bidang lain. Wallahualam. Okey, terima kasih Prof Kamarul. Razira, kita ada soalan lagi daripada adik-adik kita tentang yang dia ni lah. Dia tanya daripada adik Hazwani, merupakan junior UKM lah, pelajar tahun 4 fizik UKM. Tanya, kiranya EPB tu boleh jadi sentiasa or dia sekejap-sekejap je? EPB tu dia sentiasa akan berlaku ataupun dia ada certain waktu sahaja yang akan berlakunya EPB tu? EPB ni
kajian saya lah kan, saya buat EPB adalah dia tengok tarikh. Contoh tarikh, pada tarikh tertentu adanya kehadiran EPB tersebut. Maksudnya bukan kata semua tarikh ada EPB, ada juga yang tak ada EPB. Jadi EPB ni tak sentiasanya berlaku lah. Kiranya ada certain tarikh sahaja yang maksudnya adanya pembentukan EPB tersebut. Contoh. Baik. Terima kasih. Okey, ada apa-apa lagi soalan daripada hadirin yang dah hadirat? Ataupun mungkin kita ada perkongsian daripada sesiapa yang ingin diutarakan atau berkongsi kepada kita semua pada hari ini? Mungkin daripada adik PKPM CFS ke, Hafizuddin nak berkongsi ke? Saya nak tanya, kalau macam mana tadi, kalau kita tak ada lapisan ionosfera tu, apa kesan pada kehidupan kita? Ini tak salah saya. Ya, Prof. Macam mana? Kalau lapisan itu tak ada, apa kesan pada kehidupan kita? Oh, lapisan ionosfera. Apa akibat dia? Okay, akibat dia. Maksudnya jika lapisan ionosfera ni tak ada, akibatnya adalah kurang pasti sangat akibat dia apa. Cuma yang saya tahunya lapisan ionosfera ni dia boleh membentukkan satu fenomena je. Maksudnya dari segi pembentukan aurora ataupun dari segi pembentukan EPB ataupun kita kata dari segi pembentukan arus EEJ. Dan saya pun tak pasti sangat macam mana sekiranya tiada lapisan ionosfera ni, apa yang akan berlaku tu. Wallahualam, saya pun tak pasti sangat, Prof. Assalamualaikum. Kalau saya membuat satu teori lah, saya bukan ahli sains, tapi kalau saya kata kalau ketiadaan spera semua ini akan menyebabkan berlakunya hentaman meteor dan juga seumpamanya, dan inilah yang akan berlaku bila berlakunya yang dikatakan sebagai hari akhirat ataupun kiamat itu berlaku bila sistem alam ini sudah menjadi seperti mana digambarkan lah, hentaman, kehancuran dan sebagainya. Jadi spera ini merupakan penebak kepada itu. Apakah itu satu kemungkinan? Memang itulah dia kefahaman kita sekarang ni dari segi sains. Minta maaf Siti, boleh saya cuba jawab? Boleh, Prof, boleh. Dari segi kefahaman kita, memang itulah dia buat masa inilah, ya, bahawa ionosfera itu protect kita daripada cahaya yang datang daripada matahari, ya. Kerana cahaya yang datang daripada matahari ini bukan sikit saja, dia ada angin dia ada ribut dia ada topan dia, dan kesemuanya itu alhamdulillah Tuhan letakkan medan magnet yang untuk menghalang perkara ini berlaku, dan medan magnet itu adalah ionosfera itu. Dan apa yang kita nampak aurora itu ialah apabila medan magnet itu berubah. Kerana medan magnet ni sebenarnya kita ketahui mempunyai jarak gelombang yang tertentu. Jadi dia mempunyai jarak gelombang yang tertentu. So dia bergantunglah kalau dia punya frekuensi dia lain-lain, maka dia akan berubah warna, kadang hijau, kadang biru dan lain-lain lagi lah. Terutama kalau kita pergi dekat Finland, ada peluang pergi tengok lah. Memang cantik lah, kerana plasma ni kalau ada peluang tengok adalah satu daripada ciptaan Allah
yang paling cantik sekali yang saya pernah tengok. Apa tu? Di mana tu? Ya? Di mana? Di Finland. Di Finland. Nak kena pergi kat Finland. Ataupun pergi kat UKM pun ada. Di Makmal. Di Makmal. Apa nama saiz gunaan dia. Dia ada satu alat yang boleh mencipta plasma. Dan minta kat dia, minta guna oksigen. Gas oksigen. Untuk membuat plasma tu. Dia akan jadi warna merah. Dan warna merah dia bukan warna merah kita takut. Dia warna merah yang jadi merah tu dia warna merah terlampau lembut sampai kita rasa cantiknya tak terkira. Allah. Saya nak tanya Pak Azizi, tapi kalau dia nak jawab bila tu tak tahulah, mungkin nak biarkan. Berapa umur bumi kalau mengikut kajian fizik? Berapa umur bumi ni berapa? Kalau fizik boleh tahu tak umur bumi? Kita ada pandangan kita sendirilah. Cuma itulah bila kita kaitkan dengan Al-Quran, kita dapati bahawa Al-Quran menceritakan agak berbeza sedikit. Kerana Al-Quran dia menggunakan satu kaedah lain. Al-Quran menggunakan kaedah kemanusiaan. Dia menggunakan kaedah kemanusiaan. Kita ahli fizik, kita menggunakan kaedah apa yang kita panggil sebagai carbon dating. Carbon dating. Iaitu kita tengok dari segi carbon. Carbon ni dia adalah satu bahan radioaktif. Dan dari segi bahan radioaktif tersebut, maka kita boleh tentukan bilakah umur bumi ni. Tapi saya sendiri bila saya tengok nilai yang dia beritahu dan bila saya baca Al-Quran, dia matching dia jauh sangat. Jadi bagi saya lebih percaya kepada Al-Quran lah. Dan sama juga ada lagi satu cara kaedah ialah dengan kita tengok bahawa bumi ini is expanding. Kita panggil sebagai bumi ini adalah mengembang. Dan ini memang ahli-ahli sains sekarang ni, sains angkasa mengatakan memang betul. Dunia ini mengembang. Dan sesuatu benda yang mengembang tu dari segi fizik, kita boleh guna bahasa matematik kita. Kita boleh calculate balik bila yang dia titik sebelum tu. Kerana kalau ikut proses Big Bang, semuanya berlaku daripada satu titik. Dan kita boleh calculate pengembangan itu daripada satu titik tersebut, berapa lama dia ambil masa. Sama juga dia punya time dia tu terlampau besar sangat. Dan bagi saya, kita jangan tumpukan kat situ. Bagi saya lah sebagai orang Islam, kita tumpukan bagaimana Quran, iaitu ketika ciptaan Nabi Adam alaihissalam. Apa yang sebelum-sebelum tu bagi saya tak penting. Tak penting. Yang penting ialah mula daripada Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita ukur dan kita anggap itu sebagai bagaimana berapa tahun bumi ini dilahirkan, daripada situ mungkin lebih mudah. So bagaimana hijrah lah. Kita decide tahun hijrah bermula bila? Ketika Rasulullah hijrah. Jadi apa cerita sebelum tu? Tak penting. Wallahualam. Terima kasih Prof. Kita ada soalan lagi sebenarnya daripada adik-adik dia juga. Kita ada dua soalan daripada adik-adik setakat ni. Daripada saudari Fatin. Dia katanya EPB tu berlaku pada waktu senja dan sebab kekurangan elektron. Jadi kenapa kewujudan tu bukan selalu? Silakan Azira. Okey, untuk soalan tu, kenapa EPB tu dia bukan selalu kan? Okey, maksudnya EPB ni disebabkan oleh plasma lah. Ia adalah gelembung plasma, gelembung plasma khatulistiwa. Jadi, kenapa dia bukan selalu? Sebabnya dia hanya berlaku pada lapisan F ionosfera dan dia disebabkan oleh pengurangan EPB ni dia berlaku hanya pada pengurangan kandungan elektron atau sinar ultraviolet tu je. Dan kenapa dia tidak berlaku setiap hari
mungkin pada waktu ni kandungan elektron dia tinggi pada tarikh-tarikh tertentu, mungkin lah kan. So Wallahualam lah yang tu. Terima kasih Saudara Zira. Jadi maksudnya dia kejadian EPB ni dia bergantung kepada kandungan-kandungan elektron tu sendirilah. Sekiranya tinggi Atau ada dia, pengurangan kandungan. baik. Dia tidak spesifik lah sama ada waktu tu senja ataupun siang. Dia EPB ni dia berlaku pada waktu senja hingga malam lah. Biasanya waktu senja hingga malam. Baik. Terima kasih. Dan kita ada satu lagi soalan. Soalan ni dia sangat-sangat dia soalan yang baik. Terima kasih. Baik doktor. Kita ada satu lagi soalan. Soalan ni sangat sensitif sebenarnya untuk orang-orang sains lah. Mungkin kalau dalam kita punya jemaah mungkin menjadi ini isu-isu yang biasa. Tapi kalau ditanya pada orang-orang ahli sains, dia isu yang sangat sensitif sebenarnya. Maaf kalau bertanya, kajian apa soalan ni daripada saudara Azim. Kalau kajian manusia dan Al-Quran bercanggah, bermakna kajian manusia ni tak tepat ya? And apa yang leading kepada kajian sebegitu? Terima kasih. So Prof Kamarul lah kot jawab. Kamarul, sebab memang selalu jadi isu di antara orang-orang yang belajar, mungkinlah yang belajar kajian pengajian Islam dengan sains ni dia ada penjagahan sikit dari segi pemahaman sains tu. Tu kalau ada profesor pun, profesor mungkin boleh bahas juga benda ni. Prof Kamarul, mungkin Prof Kamarul arif. Okey, alhamdulillah. Apa namanya, bagi saya Al-Quran adalah nombor satu. Yang lain semua bagi saya tak betul. Kalaulah Al-Quran tu kata macam itu, maka kita sebagai ahli, sebagai awam Muslim kena berpegang kepada itu. Mungkinkah sains tu tak betul? Ada kemungkinan ya, kerana sebagai contoh ya, masa saya bentang ni klasikal dengan kuantum dulu. Masa itu kita tak tahu bahawa ada bahan yang boleh menjadi zarah yang kecil, pergerakan zarah yang kecil. Jadi kita ingat semuanya adalah klasikal fizik. Tetapi later kita dapati dah salah. Jadi kefahaman sains adalah berdasarkan kepada proses empirikal. Maknanya berdasarkan kepada keputusan-keputusan makmal. Tetapi ya, apa yang dinyatakan oleh Al-Quran adalah hak dia, iaitu yang ditetapkan oleh Allah. Cuma isunya sama ada kita faham ataupun kita tak faham, ataupun knowledge ilmu kita pada ketika tersebut sudah sampai ke ataupun tidak. Ya, kerana Allah kata ilmu yang Allah beri itu hanya setitik ya, dalam satu lautan. Jadi sampai sekarang ya, sebagai contoh yang selalu saya berikan ialah cerita Nabi Sulaiman ya, ketika dia minta supaya dibawa tahta Ratu Balkis lupa nama dia, supaya bawa Jin Ifrit kata saya boleh angkat dia daripada Yemen, tempat tu Yemen, ke Palestin dengan orang kata sebelum dia bangun. Tapi ada seorang ahli kitab dalam Islam ni, dalam Al-Quran, bila kita Allah gunakan ahli kitab, maknanya orang itu berilmu, dia ada ilmu. Jadi dia berilmu, dia kata bukan saja itu yang dia boleh buat lagi cepat lagi daripada orang daripada Jin Ifrit tu. Dia kata sebelum dia buka mata lagi, saya dah ada kat depan mata dia. Jadi sampai sekarang kita tak tahu macam mana orang kata ahli kitab ni buat tersebut. Ilmu tu dah hilang. Dah hilang. Saya sendiri dah buat kajian sejak saya mula-mula minat dengan fizik lagi. Actually that is the challenge yang saya rasa saya tak boleh selesai, dan saya harap apa orang kata all of you lah yang akan cuba selesaikan masalah ini, kerana Quran challenge kita. Saya anggap selalu Quran always challenge kita dari segi pemikiran dan pengkajian kita. Wallahualam. Tapi Al-Quran mesti betul. Yang lain semua salah. Terima kasih Prof Kamarul. Ada apa-apa soalan lagi ataupun perkongsian daripada sahabat-sahabat? Kalau siapa? Prof Razak. Silakan Prof. Saya sebab saya ada dengar satu ceramah orang fizik. Kalau
orang fizik, dari kajian fizik boleh tahu umur bumi, kajian fizik boleh tahu tak sampai bila bumi, umur bumi apa dipanggil, pengembangan bumi itu akan berakhir bila? Pasal dia guna teori pengembangan tu kan. Maknanya dia akan sampai semasa kalau kita kata lilin ni dia akan berakhir lah. Lilin tu kan. Tapi bumi ni sampai bila dari segi fizik? Spekulasi fizik. Semua ni sebenarnya ada jawapan dia. Kerana bila kita kata mengembang, kita lihat satu balon. Balon tu kalau kita tiup kan dia kembang jadi besar. Satu masa dia akan pecah. So ahli fizik memang telah kira bila dia nampak kita dia mengembang dan bergantung sama ada dia ikut teori klasikal ataupun dia ikut teori kuantum, masing-masing akan beritahu masa yang diambil untuk dia pecah. So bergantung kepada kita lah kefahaman kita. Kerana ahli fizik ni pun tak semua orang bersetuju mengenai bila dikatakan akan pecah tu. The time pecah tu. Bukannya apa orang kata dia akan pecah. Memang semua orang setuju dia akan pecah. Tapi masa yang dikatakan dia akan pecah tu, tak ada siapa yang boleh agree. Tapi memang ada. Kalau tanya kat saya, yang ini yang kita kena jaga sikit lah dari segi akidah kita. Kerana kita kena percaya bahawa kiamat tu boleh datang bila-bila masa. Jadi bila kita berpegang kepada itu, ikut ahli fizik dia kata mustahil akan berlaku dalam masa 1000 tahun. Jadi kalau ikut kiraan mereka lah. Tetapi again, Allah tu kalau nak jadi, dia jadilah. Yang itu yang saya ingin kita faham ni tu. Prof Razak soal ni memang membahayakan dah. In the sense, memang kalau kita calculate, saya tak beritahu lah 1000 tahun lagi pun takkan kiamat, because kita rasa dia akan pecah mungkin dalam berapa juta tahun lagi. Jadi lambat lagi. Allah. Tapi dia bukan dengan matahari. Last sekali yang mengembang tu apa? Atom Yang mengembang tu apa? Yang mengembang itu ialah angkasa. Angkasa itu mengembang. Kita guna Hubble teleskop tadi yang Siti sebut tadi. Berdasarkan ke Hubble teleskop tu, bila kita tengok, kita nampak macam dunia ni mengembang. Memang kita ukur dan kita dapati dia bergembang. So questionnya bila dia akan pecah? Dia boleh efek juga Prof dengan matahari punya tarikh akhir kemusnahan matahari tu juga. Sebab dikatakan matahari pun dia ada umur dia juga. Mungkin bila dia dah sampai umur dia tu, dia akan mengembang menjadi red giant dan sebagainya tu. Dan mungkin waktu tu bumi sekali akan terpaling musnah sekali. Ada teori juga mengatakan begitu. Tapi itulah. Ya, memang betul. Ada juga itu. Tapi saya sendiri tak boleh terima yang tu. Kerana kita kena faham ya. Matahari itu dia mengeluarkan cahaya menggunakan konsep dalam fizik kita panggil fusion. Fusion. Maknanya dia bukan macam nuklear dekat bumi kita ni. Bumi kita ni dipanggil fission. Fission maknanya kita pecahkan. Fusion maknanya kita gabungkan. Jadi sesuatu yang digabungkan, dia nak berakhir lambat. Tapi kalau yang kita pecahkan, dia akan masa dia pendek. So oleh kerana matahari ni, dia punya cahaya dia mengikut kajian ahli fizik lah. Wallahualam. Mengikut kajian ahli fizik, dia adalah berpunca daripada fusion. Jadi sebab itulah sekarang ni kita nak tukar. Kerana fusion ini akan akhirnya menjadikan air. Dia produce air. That's why kita nak semua nuklear ni yang marah ramai orang pakar-pakar nuklear di Malaysia ni. Kerajaan Malaysia hantar lebih kurang 1 orang. Dan dia pun dah balik dah nak pencin macam saya ni. Tapi nuklear punya tenaga tak ada di Malaysia. So ramai yang marah lah kerana itu. Cuma kajian mereka ialah dari sudut fission. Fission tu kena pecahkan.
pecahkan, selalu dia akan create bahan-bahan radioaktif rather than fusion dia akan menyebabkan air, produce air di produk. So itu beza dia lah. Terima kasih Prof. Kamarul. Prof. Razak, ada apa-apa lagi yang ingin diutarakan? Saya just saya dalam bidang Usuluddin, saya dalam bidang ni. Jadi kita bidang Usuluddin ialah satu bidang bagi membuktikan tentang, mencari bukti-bukti tentang perkara-perkara yang kita nama berkaitan dengan ilahiyat. Ilahiyat ni hal-hal ketuhanan, hal-hal alam gaib, hal-hal berkaitan dengan kerasulan. Ini dia punya skop bidang dia lah. Kalau kita kata awak belajar apa Usuluddin, itulah dia punya skop kajian dia. Jadi bila kita kata ilahiyat, maknanya kita membuktikan Tuhan menggunakan sumber agama lah satu kan. Sumber agama itu apa yang terkandung dalam Al-Quran dan lain-lain. Yang kedua, kita juga menggunakan sumber akal. Sumber akal ni sumber spekulasi. Spekulasi ni itulah antara sumber sandaran bagi tujuan pengesaan, bagi mengajak orang kepada mengaku kewujudan Tuhan ni. Kita boleh guna sumber atau sandaran akliyah dipanggil kan. Jadi sandaran akliyah ni sekarang ini kita perlukan banyak bantuan daripada ahli sains untuk mengukuhkan pendalilan atau sandaran-sandaran itulah. Jadi sekarang ini kita sedang nak mendekatkan ahli saintis supaya membantu dalam proses penghujahan. Jadi kita guna dua pendalilan kita panggil kan. Jadi persoalan ilahiyat ni terlalu luas termasuk yang kita bincang hari ni. Jadi apa yang Siti bincang ni sebenarnya kalau dikaitkan dengan kajian Usuluddin boleh. Dia akan membawa kepada kepercayaan tu. Jadi kita sepatutnya kita nanti mengarah tu Prof. Kamarul, dan kita nak mengarahkan saintis kita tu kepada membantu pembuktian-pembuktian. Itu yang saya nampak peranan golongan saintis pada hari inilah. Jadi golongan saintis dia kena bergabung dengan ahli kalam kita lah. Di kalam ni orang yang memberi sandaran terhadap persoalan-persoalan ketuhanan menggunakan sumber-sumber ilahi, sumber nakli kita panggil kan. Jadi kita kena gabungkan. Kalau tidak, kalau kita nak berinteraksi dengan kelompok rasionalis, orang-orang sains, kita tak boleh guna hujah-hujah dia panggil sumber wahyu saja kan. Dia tak mampu. Dia tak boleh terima pun kita duk guna ayat-ayat Al-Quran macam tu. Yang ni untuk orang Islam tu bolehlah mengukuhkan kan. Tapi untuk kita, jadi itu yang kita maksudkan. Kerana kita boleh gabungkan dua bidang ini. Itu yang menjadi keperhatian saya tu, bukan sekadar tanya tu. Tapi nak berkait dengan bidang. Tidak? Tentang apa yang Prof cadangkan tu sebab betul juga, sebab kat UKM kita tak ada lagi pun pelajar yang memang ada mengambil bidang tentang perkaitan di antara sains dengan agama. Mungkin kalau Prof cuba mengutarakan perkara ni kepada ehwal pendidikan tu, sebab saya sendiri pun mencari juga bidang-bidang seperti ni. Kalau dulu saya rasa ada Prof Yusof, tapi Prof Yusof dikabarkan sudah pencen. Jadi dah tak ada siapa yang boleh mengambil yang ada dalam bidang tersebut. Mungkin kalau Prof Razak berutarakan perkara ni, sebab saya rasa ramai saja pelajar-pelajar sains yang nak buat kajian ni, tapi mereka tak tahu dekat mana. Kalau saya tanya pensyarah saya sendiri pun, beliau menyarankan saya untuk sambung ke Turki. Tu yang saya macam alamak Turki. Okey. Untuk
makluman awal, kita tahu ada dia punya merging, pergabungan tu belum berlaku secara baik lah kan. Sebab itu kita sekarang ni untuk makluman ni lah semua, kita ada tubuh satu majlis, kita nama Majlis Usuluddin Malaysia. Ni NGO macam Nadwah kita ni lah. Dalam tu kita wujudkan pelbagai kluster. Salah satu klusternya ialah kluster sains dalam Majlis Usuluddin. Jadi ahli-ahli saintis digabungkan dalam tu lah. Jadi saya lepas ni nak jemput Prof. Kamarul lah masuk dan kawan-kawan sini gabung dengan ahli usuluddin. Dan di situ saya usaha juga. Jadi macam-macam usaha sekarang. Jadi maksudnya kita itu tujuan untuk maknanya kalau kita tak boleh guna kaedah formal, kita akan cari model tidak formal. Benda tu dah berlaku. Itu maklumat awal, insya-Allah kita cari jalan. Terima kasih Prof. Razak. Oh, ada satu lagi kluster dan dalam Usuluddin ada kluster sains. Menarik Prof. Kita ada satu soalan lagi. Mungkin Razira boleh jawab, Prof. Kamarul pun boleh jawab. Dia berkaitan dengan kita belajar bumi ni dia beredar mengelilingi matahari, tapi Al-Quran sebut yang beredar, tapi Al-Quran sebut matahari tu yang beredar. Macam mana tu bang? Kata saya, itu. So saya tanya balik kepada panel ataupun Prof, macam mana tu? Kita belajar bumi beredar mengelilingi matahari, tapi Al-Quran sebut matahari yang beredar mengelilingi bumi. Tafadhal Mishkura. Okay, saya kalau nak relatekan dengan dari segi ilmu sains tu betul lah kan. Dia kata macam tu, tapi dari segi Al-Quran pun macam tu lah. Jadi untuk penjelasan yang lebih lanjut, saya tak berani nak huraikan. Saya minta Prof. Kamarul lah untuk huraikan hujah perkara ni. Tak boleh macam tu. Sebenarnya saya ni pendengar. Tapi tak apalah. Untuk kongsi maklumat. Kamu Prof, saya pun tak tahu nak tolong pun takut ni. Takut kan. Tak, dia sebenarnya macam ni. Yang ini yang kita kena jelas. Ya. Memang dalam Al-Quran beritahu bahawa bukan sahaja bumi mengelilingi matahari, tetapi matahari juga mengelilingi bumi. Jadi yang ini yang sebenarnya memang dari segi ahli sains pun kita dapati perkara berikut. Perkara ni mula kita bincang dalam fizik apabila Einstein mencadangkan konsep relativity, relativity untuk apa yang kita panggil sebagai heavenly body. Jadi kita dapati bahawa katakanlah kita sekarang ni bumi kita ni ada dekat satu titik. Kita dapati bahawa pada waktu lain dia tak duduk kat titik tu, dia duduk kat titik lain, tempat lain. Yang konsep ni adalah salah satu dari konsep relativity lah. Jadi bila kita ukur semuanya, kita dapati bahawa yang sebenarnya bukan sahaja bumi ni orbit keliling matahari, tetapi juga matahari pun mengorbit keliling bumi. Jadi dia ada banyak orbit dia. Jadi kalau kita relate kepada Al-Quran, ada ayat Allah dah kata bahawa tiap-tiap badan di angkasa dia akan bergerak, bergerak dan mereka tidak akan berlanggar. Dia tidak akan berlanggar. Jadi yang itu masa mula saya baca ayat itu dekat US dulu, saya tak faham juga macam mana boleh tak berlanggar. Kemudian later baru saya faham, rupanya dia gerakan dia tu adalah elliptical, dan oleh kerana mereka berorbit di antara satu sama lain, jadi dia tak akan langgar. Tapi kalau dia satu tu orbit, lagi satu tu tak orbit, tak itu, maka dia akan berlanggar eventually, kerana dia punya orbit dia tu dia akan decay, kerana dari segi masa dan time, kita ahli fizik percaya semua benda dia akan decay. Bila dia decay, dia akan berlanggar. Tapi Allah dah cakap dalam Quran, dia takkan berlanggar kecuali kiamat lah. Kiamat nanti ada cerita lain.
Tetapi pada dasarnya Allah dah tahankan semua supaya tak berlanggar. Jadi sebagai ahli sains, ahli fizik, kita memang terima dah tu. Barulah saya ingat tak sampai 20 tahun kot baru faham. Tapi macam kita tahulah Quran dah turun 1400 dulu lah. Baru sangat kita baru tahu. Wallahualam. Terima kasih Prof. Kamarul dan juga Razira atas jawapan-jawapan yang diberikan. Sebelum kita berakhir ni, ujian pun dah menunjukkan waktu 10.41 dah. Jadi ada apa-apa soalan? Saya rasa satu je lah soalan yang terakhir. Mungkin daripada penonton ataupun daripada Prof sendiri yang ingin menanyakan kepada moderator kita berkaitan dengan teknologi, berkaitan dengan EPB ni dan sebagainya. Ada apa-apa? Saya rasa saya nak share lah, tak ada soalan lah. Silakan, Prof. Kajian tentang bumi ni kita perlu teruskan lah. Ni kita baru bincang satu elemen baru kan. Satu aspek iosfera tu. Yang lain-lain pun tak tahu lagi. Kita pun tak faham lagi kan. Macam mana struktur atmosfera, struktur apa tu lah. Banyak tadi yang disebut tadi kan. Saya rasa saya show supaya kita teruskan lah diskusi tentang kefahaman tentang bumi. Dan mungkin boleh dibuat satu program khas kenali bumi kita menurut sains kan. Jadi satu segmen khas tentang kerana Quran ni selalu sebut dunia dia kan. Jadi kalau kita baca Quran tapi kita tak pernah faham dari segi dunia dalam konteks yang realiti kan. Jadi saya rasa yang dibincang oleh Siti tadi struktur di atas bumi, di dalam bumi pun belum. Kemudian apa yang ada di dalam bumi dan strukturnya kan. Jadi saya ingin show yang tu kerana saya amat positif lah dengan bidang ni kerana ini projek berkaitan dengan bidang saya juga. Dia amat rapat dengan usuluddin sekarang. Kerana dia akan pergi kepada soal meyakinkan masyarakat manusia tentang hakikat ilahi. Dia ke situ. Itulah show saya Prof. Kamarul kepada kelas sains ni. Supaya ada satu projek khas, terutama nak rapat-rapatkan generasi muda dengan sains. Ingat, ini salah satu cara gateway kepada minat kepada dunia sains. Itulah saja. Terima kasih banyak kepada Siti dan Prof. Kamarul. Terima kasih Prof. Razak. Saya rasa Razira dah dengar tadi kan. Mungkin saya rasa Razira je dah dapat idea. Mungkin PhD nanti dia akan collaborate dengan Prof. Razak kot. Untuk buat kajian ni, meneruskan. Harapnya begitulah. Dan sebenarnya Prof, sebenarnya ahli-ahli saintis, ahli-ahli fizik memang dah diceritakan pasal bumi ni sebenarnya. Dan ada juga daripada universiti-universiti Malaya pun dah ceritakan tentang bentuk bumi dan sebagainya. Tetapi kita kekurangan dari segi mempromosikan perkara tu. Sebab dekat Malaysia masih ada golongan yang mempercayai bumi itu flat. Bahkan dekat luar negara mereka ada organisasi flat itu bumi itu flat. Jadi ini memang kita kekurangan ahli sains dari segi kita mengumumkan ataupun kita mengutarakan, hebahkan tentang kajian-kajian inilah sebenarnya. Itu mungkin kekurangan kita sebab kita tak collaborate dengan orang-orang meskom ke ataupun wacana-wacana dan sebagainya lah. Mungkin saya rasa Wap TV mungkin boleh, ABIM boleh mainkan peranan saya rasa dalam menghebahkan lagi tentang bumi ni. Sebab yang jadi isu tu pun daripada pelajar daripada UAE juga menyatakan bumi tu flat. Minta maaf lah yang pelajar UAE tu ya.
Cuma sebelum kita bagi pada Pak Azizi penutup, saya cuma nak maklum bahawa kita kena memang mempromosikan hal sains ni, kerana kalau kita ikut statistik kementerian, pelajar-pelajar Muslim yang menyertai bidang sains masih rendah dari segi jadi kita kena ada satu usaha kempen lah. Maknanya kalau ABIM, PKPM boleh ada satu macam kempen menyertai bidang sains, mewujudkan daripada kanak-kanak sukakan sains, ini bagus sangat. Dan biar orang-orang muda yang bercakap supaya kita boleh mengatasi masalah peratusan mereka yang masuk kelas sains di peringkat menengah tu lebih tinggi lah. Dan tu tak kira lagi keciciran nak masuk pun dah belum tak kira yang tercicir lagi kan. Jadi kita kena atasi masalah yang sebenar dalam masyarakat kita supaya kita lebih ramai mereka yang menyertai bidang. Itu satu lagi isu saya pada kluster sains. Okay, Prof. Kamaru ada nak komen boleh? Silakan Prof. Okey, terima kasih. Alhamdulillah kita ucapkan terima kasih kepada Siti kerana sudi berkongsi pandangan, dan kita harap akan berkongsi banyak lagi lah, kerana space ni kalau mengikut Al-Quran adalah punca rezeki. Itu satu lagi isu yang kita, masa saya pun mula-mula dengar ayat itu yang menceritakan bahawa space adalah punca rezeki, saya jenuh juga berfikir macam mana yang dikatakan space ini ataupun langit ini adalah punca rezeki. Later baru saya faham. So Alhamdulillah kita dapat berbincang bersama, dan welcome lah kepada kita punya Nahdlatul ini. Hopefully ramai lagi akan masuk, kerana yang pentingnya orang muda kena ada sebenarnya. Macam saya ni tak lama lagi lah. Saya tengok 2-3 tahun je lagi. Lepas itu mungkin tak ada lah. So saya harap orang muda lah yang akan bergerak ke depan. Ya. Saya akan cuba membantu mana yang boleh. Tetapi macam Siti dah ada master's degree, so kalau cadang nak buat PhD tu saya ingat teruskan. Kerana benda ni kalau kita tak habiskan, rasa tak lengkap. Cuba habiskan, insya-Allah. Dan bidang yang buat sekarang ni pun memang cantik. Ya, dan saya rasa elok diteruskan dalam bidang ini, kerana banyak isu-isu dalam bidang ni yang kita rasa penting untuk umat Islam, terutamanya kerana especially yang berkait dengan climate change. Kerana apa yang dibincangkan ni sebenarnya belum lagi cerita mengenai climate change, iaitu perubahan cuaca. Perubahan cuaca yang berimpak kepada semua masyarakat, bukan saja kita tetapi juga seluruh dunia. Dan kalaulah boleh kita nak dengar seorang muslimah yang memberikan penyelesaian rather than orang lain. Razira. So, saya haraplah akan terus bersama-sama dengan kita untuk kita maju ke depan. Itu sajalah. Terima kasih. Terima kasih Prof. Sisa saya. Bila Prof kata lagi 2-3 tahun tu, jangan begitu Prof. Kami semua tak bersedia lagi. InsyaAllah, saya rasa itu saja untuk usrah kita pada hari ini. Terima kasih kepada Prof, sahabat-sahabat, adik-adik daripada PKPM dan juga adik-adik daripada UKM kerana sudi hadir untuk usrah pada hari ini. Segala yang baik itu daripada Allah SWT. Segala yang lemah tu datang daripada diri saya sendiri, Mr. Palalai. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dengan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati. Dan terima kasih. Kita jumpa pada usrah Nada Ilmuwan pada siri yang pada minggu-minggu yang akan mendatang. InsyaAllah. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Alhamdulillah. Jazakallah.
Allah dah habis Prof. Saya rasa mungkin boleh ni kot Prof Kamarul. Boleh kita buat saya rasa memang kena ramaikan lagi lah kot pemuda-pemuda ahli kelas sains, sebab setakat ni saya rasa ahli-ahli muda yang dalam sains pun tak, yang dalam grup kita pun tak ramai. Saya dapat tarik sekarang Razira, beberapa orang sajalah. Ya, untuk pengetahuan Prof, dekat ni bawah ni ada lagi yang arah yang kat bawah, yang berada dalam ni ada lagi pelajar-pelajar daripada UKM juga. Harzwani dia bidang fizik, Fatin pun jurusan fizik juga. Akif Handsome ni dia biologi. Muhammad Najib ni dia terselasa dia master Razira, Najib master. Najib master. Dia master in fizik juga. Dan Nabila Huda ni dia UIA, dia Meskom. Okey. Jadi saya mungkin kita kena buat satu grup, bukanlah grup, untuk kita buat satu seminar ataupun bengkel tentang perkara ni lah dengan Prof Yusof sekali apa semua. Bagus tu, kalau boleh buat lah. Saya sedia apa orang kata bersama-sama lah, kerana saya memang dah minat fizik ni sejak kecil. Orang kata memang favourite subjek saya daripada kecil. Jadi itulah, tapi itulah jarang nak jumpa. Bila saya sebut je itu semua orang tengok saya lain macam je. Jadi so ni sekarang dapat jumpa ramai yang memang minat fizik. Saya ingat elok kita teruskan. Dan betul kata Prof Razak, dari segi macam saya kat USM masa saya mengajar dulu, kelas saya almost 80% adalah bukan Islam. So mungkin kat UKM dia orang lain, pasal kebanyakan dia orang adalah orang Islam. Tapi di USM tak. Sikit je kami yang orang Islam dalam kelas tu. So kadang-kadang bila saya cakap, saya sengaja je introduce ayat Quran untuk cerita mengenai explanation tu. Tapi interesting lah, ada 2-3 orang lepas tu masuk Islam. Kerana mereka nampak bahawa Islam ni lah satu agama yang bagi mereka taklah kontradik, ya. Kerana dalam Kristian mereka pun ada juga tanya, kalau dalam Bible sebut macam ni, saya kata tak betul itu. Sebagai contoh tu yang dunia flat. Memang dalam Bible clearly cakap ini. So saya cakap tak. Kami dalam Islam, dalam Quran kami kata dia bukannya flat. Actually kalau nak ikutkan dalam Al-Quran, dia cerita bahawa bumi ini adalah seakan-akan telur, tahu tak telur itik, telur ostrich. Tahu tak telur ostrich? Telur ostrich ni dia tak bulat, dia bujur. Dia memang description dalam Al-Quran itu tepat sungguh. Kalau dia kata macam telur ayam pun, telur ayam bulat. Dia kata telur ostrich. Itu istilah dia yang diguna. Saya first time baca tu, dia kata saya terkejut. Because masa saya kebanyakan masa saya dekat Amerika, bila saya baca Quran apa semua. So masa dekat sana saya pergi cari telur ostrich. Betul ke? So saya tengok, memang betul. Telur ostrich ni dia bukannya bulat, dia bujur. Memang bujur betul. So memang ikut betul-betul macam mana dunia sepatutnya. Jadi itulah, bila saya mengajar saya ceritalah benda ni. Jadi ramai juga yang bukan Islam tu, dia kata betul ke Prof? Saya kata pergilah cari telur ostrich. Pasal ada ladang ostrich dekat Perlis. Saya kata besok bila pergi Perlis besok, pergi tengok telur dia. Kan ke telur dia besar ni. Sekali makan lunch cukup dah untuk semua orang. Satu bas. Besar ni telur. Tapi tengoklah bentuk dia tu. Memang bukan bulat. Dia bujur. Bujur betul je. Nak cerita. Very interesting. Itulah kadang-kadang bila kita baca Al-Quran ni, bagi saya lah, saya dah orang kata walaupun fizik tu saya minat memula, tapi later saya realise bahawa Al-Quran ni memang boleh bantu kita banyak dan boleh bawa kita ke depan yang benda lain tak boleh bawa. Dia akan membuka mata kita benda yang kita tak nampak.
selama ni. So, tak apalah, panggil lah. Kalau buat PKPIM okey juga, saya tak ada masalah. Apa orang tua ada jadi jiwa muda. Saya rasa Prof Kamarul dan Prof Razak tahu yang kami PKPM baru saja lepas muktamar 2 hari lepas. Itulah lepas muktamar. Bagus ya. Dan tapuk kepimpinan pun dah tukar. Yang tak ada yang dah tukar yang baru. Jadi insya-Allah kami berdoakan kami untuk kami dapat menggerakkan agenda ni sebab dah sampai dalam dekad dah pun. Dah 60 ya. 60 dah. Itulah tahun ni. Abim masuk 50. 50. Allah. Okey. Terima kasih Prof Kamarul. Terima kasih Razira. Terima kasih Prof Razak, Hakim, Hafizuddin, Abang Naim, Nurul, Najib, Akif, Fatin, Hazwani dan Nabila. Terima kasih. Jumpa lagi. Okey. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Sama. Terima kasih bang. Tanya. Sama Hakim. Jangan ucap tahniah abang. Ucap tahniah dekat Razira. Razira yang